Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa khabar? Cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat. Hari ini, hari Khamis, kita akan belajar sains. Dan tajuk kita pada hari ini adalah kejelasan bayang-bayang. Masih ingat lagi pelajaran kita pada minggu lepas? Iaitu kita belajar tentang bagaimana bayang-bayang boleh terhasil. Bayang-bayang akan terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Tetapi hari ini cikgu nak bertanya, adakah semua objek boleh menghasilkan bayang-bayang? Jawapannya kita akan pelajari hari ini. Baik, untuk pengetahuan awak semua, kejelasan bayang-bayang bergantung kepada objek yang digunakan. Maksudnya di sini, tidak semua objek mampu menghasilkan bayang-bayang yang jelas. Ada objek tidak menghasilkan bayang-bayang walaupun telah disinari cahaya. Ada objek yang akan menghasilkan bayang-bayang secara kabur. Bayang-bayang dia tak nampak dengan jelas, kabur lah. Dan ada juga objek yang boleh menghasilkan bayang-bayang dengan jelas. Jadi itu bergantung kepada sifat objek tertentu. Okey, untuk membuktikan perkara ini, apa kata kita buat uji kaji. Okey, uji kaji dia mudah saja. Dalam uji kaji ini kita akan menggunakan 3 jenis objek yang berbeza. Objek yang pertama adalah plastik jernih. Plastik jernih ini yang kita gunakan untuk balut buku. Maksudnya jernih, kita boleh nampak dia macam tembus lut sinar. Itu adalah plastik jernih. Dan yang kedua, objek yang akan kita gunakan, kertas surih. Kertas surih ini kita gunakan untuk menekap tulisan, tetapi dia tidak berapa jernih. Maksudnya kat sini kita tak boleh nampaklah secara jelas. Dan objek yang ketiga adalah kertas tebal. Semua tahu kertas tebal kan? Kertas tebal ini adalah objek legap yang kalau kita angkat itu, kita nampak kertas tu saja. Okey? Jadi, kita akan uji ketiga-tiga objek ini, adakah ia akan menghasilkan bayang-bayang ataupun tidak. Kita tengok uji kaji yang pertama. Uji kaji yang pertama, apabila kita menggunakan lampu sulur, lampu sulur akan mengeluarkan cahaya ke arah plastik jernih, dan cahaya itu akan pergi ke kad putih. Sekiranya terdapat bayang-bayang, kita akan uji sama ada objek ini akan menghasilkan bayang-bayang ataupun tidak. Okey? Jadi kita tengok di sini, apabila kita menggunakan plastik jernih, dekat sini gambar ni tiada bayang-bayang terhasil. Kita suluh lampu ke plastik jernih, hasilnya tiada bayang-bayang. Jadi hasil uji kaji, tiada bayang-bayang dihasilkan. Maknanya plastik jernih tidak menghasilkan bayang-bayang. Kenapa plastik jernih tidak menghasilkan bayang-bayang? Kerana cahaya dapat menembusi objek lut sinar seperti plastik jernih. Plastik jernih itu adalah objek lut sinar. Maksud lut sinar ini, cahaya boleh tembus ataupun kalau kita tengok boleh lepas. Selain daripada plastik jernih, apa benda lain yang bersifat lut sinar, yang cahaya boleh tembus dan tak menghasilkan bayang-bayang? Sebagai contoh, cermin ataupun kaca cermin tingkap. Kan kita tengok kan boleh nampak luar dan kita boleh nampak dalam. Itu bermaksud cermin tingkap bersifat lut sinar, dan objek yang bersifat lut sinar cahaya boleh menembusinya dan ia tidak menghasilkan bayang-bayang. Okey? Okey, kita tengok eksperimen yang kedua menggunakan kertas surih. Kertas surih ni kalau kita angkat, kita boleh tengok kabur-kabur. Kita boleh tengok nampak ataupun tak nampak. Apabila kita letak lampu suluh sebagai sumber cahaya, dan dia akan mengeluarkan cahaya, yang cahaya tersebut akan pergi ke kertas surih, dan kita akan tengok di kad putih adakah kertas surih akan menghasilkan bayang-bayang ataupun tidak. Nampak ni cikgu garis-gariskan macam ni. Ini adalah bayang-bayang. Apa hasil uji kaji kita? Hasil dia adalah bayang-bayang yang dihasilkan kurang jelas.
Maksudnya di sini bayang-bayang tu ada, tetapi bayang-bayang itu tidak berapa jelas. Kenapa bayang-bayang tak berapa jelas terhasil? Kerana sebahagian cahaya dapat menembusi objek secara legap seperti kertas suri. Maksudnya kertas suri ini dia membenarkan sebahagian sahaja cahaya untuk lepas, dan sebahagian lagi tidak lepas. Cahaya yang tidak melepasi kertas suri itu akan menghasilkan bayang-bayang. Jadi oleh kerana sikit sahaja cahaya yang tidak lepas, maka bayang-bayang itu kabur. Bayang-bayang terhasil tetapi kabur, kerana kertas suri itu bersifat separa legap. Maknanya dia tidak terlalu padu ataupun dia tidak terlalu gelap sehingga cahaya tidak boleh tembus, dan dia tidak terlalu luksina sehingga cahaya boleh tembus sepenuhnya. Dia separa, jadi bayang-bayang pun yang dihasilkan kurang jelas. Dan kita tengok eksperimen yang ketiga. Kita menggunakan kertas tebal seperti buku. Adakah cahaya boleh menembusi kertas tebal? Apabila lampu suluh mengeluarkan cahaya menyuluh ke arah kertas tebal, dan kita tengok di sini di kad putih terhasil bayang-bayang, maka bayang-bayang pun terhasil apabila kita menggunakan kertas tebal. Apa kita punya hasil uji kaji? Bayang-bayang dihasilkan dengan jelas. Jadi bayang-bayang dihasilkan dengan jelas, hitam dan gelap. Berbeza dengan kertas suri tadi, bayang-bayang sama-sama saja. Kenapa kertas tebal ni menghasilkan bayang-bayang dengan jelas? Ini kerana cahaya tidak dapat menembusi objek legap seperti kertas tebal, maka bayang-bayang terhasil. Jadi cahaya yang keluar dari lampu suluh pergi ke kertas tebal ini tidak dapat tembus ke kertas tebal. Jadi yang tak dapat tembus ke kertas tebal tu akan menghasilkan bayang-bayang. Jadi kertas tebal akan menghasilkan bayang-bayang sekiranya disuluh dengan cahaya. Jadi pelajar-pelajar semua, apa yang kita boleh pelajari hari ini? Bayang-bayang akan terhasil bergantung kepada ciri-ciri objek. Okey, bergantung kepada sifat objek. Kalau objek itu lutsina, bayang-bayang tidak akan dihasilkan. Jika objek itu separa legap, bayang-bayang akan dihasilkan sama. Jika objek itu legap, akan terhasillah bayang-bayang. Jadi ia bergantung kepada objek. Kalau tubuh kita sebagai contoh, kenapa kita jalan dekat panas ada bayang-bayang yang jelas? Kerana badan kita legap, badan kita ni padu. Jadi bayang-bayang tak dapat tembus badan kita, cahaya tidak dapat tembus badan kita, maka bayang-bayang pun terhasil. Dan kenapa cahaya boleh masuk ke dalam rumah melalui tingkap, walaupun tingkap itu ditutup dan tiada bayang-bayang? Kerana tingkap itu diperbuat daripada kaca yang lutsina. Okey? Boleh faham? InsyaAllah mudah kan pelajaran kita hari ini. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.